Assalamualaikum. Hari ni Umi nak masak asam pedas telur mayung. Budak baru tidur. Umi nak buat ni asam pedas telur mayung. Jomlah ikut, jomlah. Tak sayang Umi ke? Tak, nak minta. Irish nak ikut tak? Tanya. Irish nak ikut tak? Irish nak ikut. Oh, dia tanya dia punya dad. Okay. Adik, nanti adik cakap tau. Adik beri salam. Dekat situ ada orang. Tu ada orang. Adik cakap, boleh tak minta daun kesum? Cakap, Assalamualaikum makcik. Boleh tak minta daun kesum? Tak, tu rumah dia. Tu. Bukan ni. Sana tu. Dekat ni je. Nampak tu? Ada tak nampak? Cakap, Assalamualaikum makcik. Boleh tak minta daun kesum? Cakap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada daun kesum tak? Nak minta sikit. Daun kesum. Daun kesum. Daun kesum dah tak ada. Oh, dah tak ada ke? Kena racun itu mati. Tak ada. Okay, tak apalah, tak apa. Okay. Terima kasih. Sekejap ni. Kita daun. Misi mencari asam kesum gagal sebab rumah tu dah tak ada asam kesum dia. Dah asam kesum pula, daun kesum. Daun kesum. Ajeng, tak apalah, nampak gayanya kena beli bila. Daun kesum dia dah mati dah, dia cakap. Tak apa. Pergi belilah. Pergi pasar cari daun kesum. Pasal lah cari. Saya je yang tahu ni. Semua jenis ikan ni yang ramai weh orang. Penangan tiba-tiba raya. Itu lagi kedai dekat tengah tu, tak tahu dah tak buka kedai ya. Sini boleh yang. Tapi besar sangat. Abang nak besar kecil. Mak. Sedang. Wah, itu patin. Sedap. Ayam tak ada dah. Tu ada. Tinggal ayam apa je. Itu beratur. Macam mana? Yo, nampak tak orang nak beli ayam tu? Ayam kat ni dah tak ada. Tu kena beratur. Sure nak beratur ni? Serius tak? Ayam? Beratur? Oh, dia bagi muka situ je. Tak apa, silakan beratur lah. kejap ekor. Boleh. Berapa ekor? 2? Seekor? Dia ada waktu lah. Demi seekor ayam. Jomlah kita beratur beramai-ramai. Sure seekor saja? Ya, ekor Ya. je. Ayam. Seekor ayam. Udang pun dah habis wak. Dahsyat ni raya. Kita nak cari daun kesum. Santan yang sini. Santan ke belakang sana tu. Oh, sana. Terima kasih ya. Allahu Akbar. I saw. Ni tu. Bang, carrot mak nak kan? Oh, dah ada, dah beli adik. Berapa? RM2. Berapa? RM1. RM1. Boleh. Terima kasih. Santan pula. Kat mana yang santan? Sini. Macam tak ada je. Habis. Tak ada. Kotak tak ada? Mak tak nak santan kotak?
Tanya. Ada orang kukuhnya orang. Oh, ya tak ya. Betul. Laksa tak ada? Laksa belum je. Oh, belum lagi okey. The most famous laksa Kuala at Kuala Kangsar. Dah sampai rumah korang. Okay, actually Umi akan masak telur ikan mayung. Telur ikan mayung ni sebenarnya Umi dah beli siap-siap dekat KL. So Umi bawa balik ke Perak untuk masak bersama-sama. Okay, ni dia telur ikan mayung. Okay, so jadi bagi Umi macam tak cukup lah kan kita nak masak telur ikan mayung saja. Jadi sambil-sambil tu Umi akan tambah juga dengan ikan patin hari ni yang Umi akan guna. Okay, Umi beli seekor, agak besar ikan ni. Tapi Umi tak nak habiskan seekor lah. So sebelum ni Umi dah basuh dah ikan patin ni. Tapi Umi nak basuh dengan asam sikit untuk hilangkan rasa hanyir sikit. Begitu juga dengan telur ikan mayung. Tapi sebenarnya kalau korang beli ikan patin sungai, dia memang rasa dia tak ada hanyir. Mula kita nak rebus dulu telur mayung. So Umi akan tadahkan air kat dalam ni untuk Umi buat rebusan telur ikan mayung. Kak je api kuat. Nanti kita akan rebuskan sehingga air dia mendidih. Okay, dalam tapi ni Umi akan masukkan telur mayung tadi semua Ni setengah kilo. Ni ada setengah kilo. Telur mayung ni sebenarnya dia memang lembut kan. So dia akan sentiasa pecah. Sebab tu Umi suka tapiskan. Okay, korang basuh lah. Okay, lembut-lembut je tau. Sebab dia sangat lah sensitif. Cantik tu warna dia kan. Kita masak telur mayung. Ending, kalau ada asam limau korang boleh pakai asam limau ataupun lemon untuk hilangkan rasa hanyir dia. Okay, kejap Umi cari nampak tak ada ke tak asam limau. Okay, Umi cari asam limau tak ada. Jadi kita akan gunakan asam jawa je lah untuk basuh dia. Okay, ni asam jawa. Okay, kita akan gunakan asam jawa ni untuk basuh telur mayung ni. Bagi untuk hilangkan sikit rasa hanyir je lah. Kejap Kas. Dia masuk ke dalam ni. Kemudian Umi akan bancuhkan air asam ni. Sorry lah korang, record untuk hari ni memang tak kukuh pun. Dia akan nampak gegar sebab Umi hanya menggunakan tangan sambil masak. Okay, yang ni cukup lah kot. Kita letak banyak ni. And then kita pecut-pecutkan asam jawa di dalam ini. Dan kita akan gunakan air dia untuk basuh telur mayung ni. Nampak tak? Cantik. Siapa yang tak pernah makan telur mayung, rugi sebenarnya. Tapi korang kena pandai masak sebab telur mayung ni mahal. Jadi kalau tak pandai masak, rugilah sebab rasa dia memang sedap sebenarnya. Kalau siapa kata telur mayung tu tak sedap, mungkin korang tak pernah rasa yang betul-betul pandai masak kot. Dan korang kena belajar masak. Ni Umi ajar cara nak masak je ya. 2-3 orang Umi bagi test makan telur mayung, memang jadi favourite food terus. So kalau korang, kalau ni mesti korang suka. Percayalah Umi cakap. Okay, yang ni juga korang boleh gunakan untuk masak. Basuh ikan ni juga. Tapi ni Umi guna dulu untuk basuh telur mayung sebab telur mayung ni dia agak berbau sikit. Dia agak hanyir sikit. Dia tak adalah berbau, sedap je sebenarnya. Kadang Umi lepas rebus tu Umi boleh makan macam itu je. Kalau basuh dah sikit. Kalau ada lemon pun, pakai lemon pun better. Lagi senang untuk uruskan dia. Umi suka basuh pakai asam jawa ni lah. Korang nak rendam dulu pun boleh pakai asam jawa ni untuk bagi hilang bau hanyir dia sikit-sikit. Jadilah awak. Okay. Dan lepas tu korang boleh pincahkan sikit. Nampak tak? Okay, siap ni. Siap tadi. Ni tadi kita nak tunggu air yang kita rebus tadi mendidih. Ya sayang. Sekejap kita panggil. Ya. Kenapa? Dah berdaya. Okey, korang nampak tak? Air dia dah mendidih macam ni. So apa kita kena buat? Bila dah mendidih sini, korang kena tutupkan api dulu. Dan lepas tu korang kena masukkan telur mayung ni. Okay, better masukkan dengan penuh hati-hati lah. Ni Umi nak masuk sekali sebab Umi malas. Okay, nampak tak? Penuh sangat tadi air Umi ni. Okay, so yang ni korang biar je di dalam ni.
And then dalam 30 minit macam tu korang biarkan. Dan jangan buka api tau. Mami cakap tadi jangan buka api. Biarkan dia di dalam air ni terendam. Dia dimasak macam itu je. Okay. Sebab kau Umi tak jumpa mana tutup dia, so Umi tutup je pakai apa-apa pun kat sini. Korang tutup dulu. Biarkan dia dalam lebih kurang 30 minit. Cik cari. Alamak, tak jumpa pula. Kunyit tak ada. Okay, jom kita cari kunyit lah. Ambil pisau. Jom. Oi, anak bulus. So cute. Jangan masuk, jangan masuk. Kita cari. Mana pokok kunyit? Pokok kunyit kat mana? I saw something there. Biawak. Sekejap, Umi nak cari pokok kunyit. Nampak tak? Ni pokok serai ada. Allah, jauh dah Umi pergi. Umi tak pernah pergi jauh macam ni. Nampak tak? Banyak gila pokok kunyit. Umi ingat lagi 2 tahun masa musim alah, tadi Umi lalu sini lah. Umi nampak macam ada biawak. Takutnya. Umi ambil kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 tahun PKP. Umi ingat lagi. Umi nak cari daun kunyit. Ni daun kunyit banyak ni. Sedap ni bau dia. Delicious. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak kenal mana pokok kunyit, yang dah lama sangat duduk di Bandaraya Kuala Lumpur. Ni adalah pokok kunyit. Nampak tak? Banyak gila. Tapi Umi tempat-tempat macam ni Umi takut sikit. Nampak tak? Umi, sorry lah Umi tak apa-apa kemas sangat nak mengorek kunyit ni. Ya Allah, celemuhnya lah gaya Umi mengutip kunyit ni. Tak adalah kita nak pakai banyak sangat. So okey, kita dah dapat kunyit. Jadi lawak. Umi ambilnya teruk no. Ni ada lagi ni kunyit dia. Nampak besar je kunyitnya. Tapi kenapa Umi korek kecil-kecil? Umi tolak dia sikit. Umi takut. Okay, nice. Okay, ni kunyit. Kalau dekat KL ni kunyit tak ada, kena pergi beli. Kalau kat kampung kunyit tak ada, kita korek je. Okay, jom kita balik rumah untuk teruskan masak. Okay, masuk kunyit tadi. Inilah rupa paras kunyitnya. Dia ketul sini, cukuplah dia. Tak ada yang dia banyak pun. Ini cukuplah. Okay, ini tak. Okay, bahan-bahan yang kat sini kita akan blend dengan sehingga dikisar halus lah. Yang ini kalau korang nak senang, cili api ni, cili kering ni, atau kat sini panggil cabai kering, korang rebus dulu. Nak bagi dia senang hancur. Ataupun boleh je blend macam tu je, tapi rendam dengan air dulu. Okay, kita akan blend dulu bahan ni. Dah potong-potong, kita nak rebus dulu. Mayung tadi dalam ni dia macam nak masak yang luar ni je. Siap dah selepas 30 minit. So ni kita nak toastkan dia pula. Apa dia? Minum je lah. Tak ada. Oh tu abang. Abang beli tadi suruh dia keluar. Okay. Masukkan ni. Ambil asam jawa. Korang boleh gunakan sebesar penungguk pun boleh. Sedap sikit. Macam ni lebih kurang. Sebesar penungguk. Oh, penungguk ni besar lagi. Okay, ni cili yang kita dah
kisar tadi. So kita masukkan dulu untuk kita tumis sampai garing. Basuh ni ada sikit lah sangat pasal daun kesum ni, tapi tak apa. Kalau dapat lebih sikit daun kesum ni pun cantik. Kita dulu ni sampai dia betul-betul pecah minyak. Dan macam biasalah kalau korang masak sambal tumis ke apa, ni normal. Rumah apa ada orang juga? Oh, kena pergi sana juga. Okay, korang so bila dah macam ni, korang boleh masukkan daun kesum tadi. Masukkan ke sini. Apa, ingat je cakap dengan abang ke? Okay, korang tumis sampai dia pecah minyak tau. Masuk, tak apa daun kesum ni. Rasa tu je. Okay, kita masak lagi. Yang ni belum lagi tau. Dia ni nampak, kalau ada separuh orang mungkin macam ni dia dah masukkan ni. Untuk pengetahuan korang, ni belum lagi pecah minyak betul-betul. Nanti Umi akan tunjuk cara yang betul-betul pecah minyak tu macam mana. Yang memang kalau korang masak macam tu, asam pedas korang garanti sedap gila. Okay, ni kita biar dulu. Umi memang saja masukkan daun kesum awal-awal sebab nak bagi daun kesum tu rasa mesra kat dalam kuah, baru dia sedap. And then asam pedas Umi ni simple je, tak perlu pun korang nak letak, ya Allah, tak perlu pun korang nak sibuk-sibuk letak daun apa, bunga kantan ke, daun limau purut ke, tak perlu. Ni resepi Umi ni macam ni je, sangat simple. Tapi insyaAllah kalau korang tahu cara masak dan korang pandai masak dengan cara yang betul, dia rasa dia memang sedap, tak perlu bahan banyak pun. Okay, nampak tak? Yang ni, then nampak barulah dia elok pecah minyak macam ni. Okay, dan macam ni Umi akan masukkan sedikit cukup rasa, masukkan lagi cukup rasa, and then kemudian kacaukan, bagi sebati. Okey, ni tadi Umi lupa nak record video Okey, yang setelah dah siap letak garam tadi semua, barulah Umi akan buburkan air asam jawa. Tadi kan Umi dah buat pekat ni, Umi masukkan sikit lagi. Okey, asam jawa lebih-lebih tak apa, dia rasa sedap. Dia jangan lebih sangat, akan masam pula kan. Okey, korang kacau, nampak tak? Dia dah nampak pekat dah kuah dia. Saya tak suka dia terlalu pekat sangat sebenarnya. Okay, so nice. Okay, disebabkan Umi nak campur, okay, kalau korang ni, korang tunggu dia menggelegak dulu tau. So baru korang boleh masukkan telur mayung. Tapi dalam kes ni Umi nak masak campur sikit dengan ikan patin. Jadi Umi akan masak ikan dulu. So Umi akan masukkan ikan. Ini Umi masuk ikan patin. Umi tak nak masak banyak pun ikan patin dalam ni. Mungkin dalam 3 ketul saja. Cukup ke? 3 ketul. 4 ketul lah. Okay, kita masuk 4 ketul. Okay, Umi akan masukkan. Dan ni Umi akan tambah sikit air untuk bagi dia sampai tenggelam ikan. Kita masukkan sedikit lagi air supaya ikan dia tenggelam gitu. Okay. Sebab telur mayung kita akan masuk last sekali. Tapi nanti Umi akan keluarkan dulu yang ada ikan ni. Umi tak nak dicampur. Tapi Umi akan gunakan kuah yang sama juga. Okay, korang masukkan macam ni. Okay, nampak tak? Okay, kalau mak Umi macam tu je lah. Dia punya paras air dia, make sure ikan tenggelam. Ni macam ada sikit lagi, korang boleh tambah sikit lagi air. Sorry lah, Umi masak ni ramai orang sebenarnya. Orang beraya kat depan tu penuh. Okay, masukkan. Nanti garam dengan bahan lain perasa korang nak tambah kemudian. Tambah garam je. Pakai garam je lah. Okay, nice. Ambil ni sambil Umi ni goreng ikan patin. Sebab budak suka ikan patin goreng. Once ikan dah masak, kita akan angkat dulu ikan. Sebab kita nak masukkan telur mayung. Kita makan yang goreng lah. Yang goreng tu pun kita makan. Okay, kita angkat dulu. Simpan kat kita maksudnya.
Sebab mak pun tak makan asam pedas. Mak tak boleh makan, perut mak tak tahan. Tak. Okey. Ni angkat dulu yang ikan. Sebab ikan ni dia lembik. Jadi kita tak nak campur. Okey. Ya sayang. Ada babi? Lepas tu? Kita mesti lari balik. Lari balik. Memang. Dulu Aiden hanya nampak babi. Sekarang ada lagi? Sekarang ni Aiden takut lah. Oh, tak ada lah. So tak nak, tak payahlah. Okey, ni kita angkat dulu ya. Belum lagi. Bila dah mendidih macam ini, korang boleh tutup api dulu. And then korang terus masukkan telur mayung semua tadi yang kita dah basuh tu. Ambil. Baik-baik dia hancur. Okey, lepas tu korang tutupkan. Nanti dia akan masak sendiri. Biarkan dalam 30 minit. Okey. Okey, setelah 30 minit dah pun siap. Okey. Ni telur mayungnya. Okey, ni dah siap lawak. Sebenarnya boleh juga untuk masak dengan api perlahan. Kita boleh lah. Kita try api perlahan ya. Perlahan je api dia kuat. Jangan kuat-kuat. Memang slow betul. Nampak tu. Sorry lah, celengat dapurnya. Okay korang, asam pedas telur mayung dah siap. Okay, ni dia. Memang sedap kalau dapat makan dengan nasi panas. Menikmati suasana kampung yang menghijau kat belakang tu. Gitu.